سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita? Boleh kita lihat teman-teman yang ada dengan kita pada petang ini. Oh, kita ada Kak Noh ya. Okay, Kak Noh. Apa khabar Kak Noh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua jemaah dan pihak MKS, Alhamdulillah. Ada juga jemaah dengan kita pada petang ini. Oh, Kak Som juga ada di situ kan bersama dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua. Selamat menuntut ilmu. Ya, betul. Selamat menuntut ilmu semuanya. Siapa lagi dengan kita? Nur, ada Nur di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semua jemaah muslimah. Semua ya jemaah muslimah di sini.
Oh, ada juga siapa tu? Kak Zah. Oh, Kak Zah. Macam mana ni? Ni orang satu nak baca. Cepat betul je. Salam Dr. Cak. Apa khabar? Khabar baik, Doktor. Alhamdulillah. Kak Mas ya. Mudah-mudahan sihat semuanya. Tadi Kak Zah Kak Zah menjawab salam saya. Terima kasih Kak Zah. Cik Salimah pun ada dekat situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Salimah, mudah-mudahan sihat ya. Cik Salimah lama tak nampak. Walaupun macam Cik Salimah tinggal Hougang kan, betul tak? Rasa satu kampung kita ya, tapi tak berjumpa kita lama dah. Kak Johara pun sama juga di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kak Aisyah, Taha dengan kita juga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat hadir. Alhamdulillah Kak Aisyah. Ya, mudah-mudahan istiqamah ketika menuntut ilmu. Ada juga di situ saya dengan kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi melapangkan masa, meluangkan masa untuk mengikuti kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Kampung Siglap pada petang-petang ni lah ya. Okay. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kita yang berikutnya dalam kitab kita Adab wa Ad-Dawa. Okey, baik. Sebagaimana biasanya saya suka tanya kepada jemaah ni kan untuk kita lihat bagaimana konsistensi, bagaimana keadaan tu, adakah betul-betul mengikuti kuliah ni. Oh, Cik Salimah tinggal Sengkang. Oh, okey. Sorry Cik Salimah. Kita jiran, bukan satu kampung maknanya di situ dekat jugalah Cik Salimah. Okeylah, jiran tetangga ni. Sengkang dengan Hougang sebelah-sebelah. Okeylah tu. Tak sekampung tetapi jiran. Bolehlah. Okey, baik. Kita berada di muka surat yang keberapa dan kita berada di poin yang keberapa. Silakan muslimah semuanya yang saya kasihi letakkan di ruangan komen untuk kita bantu juga teman-teman yang lain bagi mengikuti kuliah kita pada petang ini. Bagaimana? Muka poin 25. Muka surat 158. Betul ke? Sekejap Saya macam lain. Baik, ada yang lain? Boleh saya lihat jawapan yang diberikan? Saya daripada Kak Som, Kak Mas. Kak Mas cakap apa tu? Muka surat 158, poin 25. Baik. Ada yang lain? Selain pada Kak Mas, Kak Zah ada di situ. Kak Zah, muka surat 158, poin yang ke-25. Okey, Kak Noh, 158.25. Okey. Siapa tu? Raihana Rahmat. Minta maaf lah ya. Saya kata salam daripada mak saya, jiran mak Ustazah juga Cik Timah. Macam mana? Macam mana? Okey, macam mana? Ustazah tak faham. Daripada mak saya, jiran mak Ustazah juga Cik Timah. Okey, Cik Timah. Jiran mak saya. Mana satu ya? Satu yang kat ujung tu ke? Cik Timah yang kat ujung tu ke? Ya, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Timah. Okey, berjumpalah kita di sini. Bolehlah Cik Timah. Baik. Baik, kita berada di muka surat 158 ya. Balik muslimah. Kita berada di muka surat 158, nombor 25. Maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Yang ujung tu, Cik Timah naik basikal ya, Cik Timah. Okeylah. Alhamdulillah Cik Timah. Jumpalah kita di sini ya. Okey. Nanti naik basikal lagi. Okey, baik. Ustazah dah tahu dah baru satu dah Cik Timah ni. Baik, Ustazahnya muka surat lain lah. Betul Kak Noh, muka surat Ustazah lain. Dia pun dah cakap kat situ kan. Ustazahnya muka surat lain. Siap dia gelakkan saya. Dengan berpeluh-peluh dia gelakkan saya kat situ. Betul lah, muka Ustazah lain lah. Muka surat Ustazah lain. Geli hati pula bagi petang ni ya. Okey, kita lihat muka surat Ustazah yang keberapa ya pada petang ini. Adakah sama sebagaimana yang lainnya? Memanglah Ustazah yakin muka surat kita berbeza. Okey, pada petang ini kita lihat di situ. Oh, ini belum ada muka suratnya. Tak diletak muka surat berapa di situ. Mana Ustazah? Salah. Okey. Ini cuma tajuk kuliah yang biasanya letak sebagai cover kita. Kita berada di muka surat yang untuk Ustazah halaman 166. Berbezalah ya.
kitabnya dengan kitab saya sebab kitab saya ni zaman purba. Kitab zaman purba. Tidak, maksudnya kitab ni cetakan yang pertama kan. Biasanya saya suka beli kitab-kitab yang cetakan pertama ni masa awal dia keluar, awal tu lah saya beli. So bila saya mengajar pula, dia dah keluarkan cetakan-cetakan yang terbaru. Jadi cetakan yang terbaru kita berada di muka surat berapa tadi? 158, betul? Ya, muka surat 158. Is it? Okay, 158, muka surat 158, betul? Atau kita punya topik sama ya. Topik kita yang ke-25, maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hamba-Nya. Okay, maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hamba-Nya. Jadi kalau nombor yang penting nombor poin kita ni. Okay, nombor poin kita paling penting. Nombor 25, maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hamba-Nya. Muka surat, lihat pada muka masing-masing. Lihat pada muka masing-masing lah. Muka comel lah macam Sazan ni kan. Okay, muka surat, lihat pada muka surat sama ada 166 ataupun 158. So kita ada dua muka surat di sini. Okay, sama ada 158 sebagaimana halaman yang ada pada teman-teman kita yang mengikuti kuliah kita ini, ataupun mungkin sesiapa yang memiliki cetakan yang pertama sebagaimana Ustazah boleh buka muka surat 166. Tapi kalau tak jumpa juga mungkin cetakannya lebih baru sehingga entah tak tahu nak cari kat mana kan. Senang. Nombor 25, cari tajuk maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hamba-Nya. Tajuk ni nostalgia dari doktor sebab akak mula kuliah di Gufran tahun 2017. 27 September dah lama doktor syarah kitab ni. Oh ya, 2017 ya? Betul ke kakak? 2017. Kejap, Ustazah check. Lah, Masya Allah, Tabarakallah. 2017, betul. Kalau saya lihat date yang di Masjid Darul Gufran, 2017 lama. Dah berapa tahun tu kakak? Tapi Kak Mas, minta maaf lah saya sembang Kak Mas kejap ni. Tapi Kak Mas dah masuk sini ke masa 2017 dah masuk topik ni? Belum kan? Kak Mas belakang-belakang kan? Tak silap saya macam ingat Kak Mas masuk ujung-ujung kuliah belakang-belakang kan? Tapi ni mukadimah ni belum lagi, betul tak? 2017 ni. 27 September dah lama. Oh ke Kak Mas dah ikuti dah? Oh, lama juga ya Kak Mas dengan saya ni. Kalau betul-betul lah Kak Mas dah ikuti. Tak apa Kak Mas, dia betul-betul nostalgia. Masya Allah, Tabarakallah. Rindu pula saya dengan Masjid Darul Gufran. Marah Masjid Kampung Siglap. Apa ni kita dekat Masjid Kampung Siglap, dia rindu pula dekat Masjid Darul Gufran. Okey, baik Muslimah. Kita mulakan perbincangan kita pada petang ini dengan membaca perenggan yang pertama yang terdapat dalam kitab kita sebagaimana yang disyarahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini menyebutkan bahawa di antara dampak ni sebagaimana biasalah ya yang telah saya sebutkan di banyak poin-poin kita yang lepas, dampak maksudnya ialah kesan. So di sini di antara kesan dosa iaitu maksiat adalah menyebabkan Allah mengabaikan dan meninggalkan hamba-Nya serta menyerahkan pelakunya kepada diri sendiri dan kepada syaitan. Jadi kita panggil ini sebagai kesan. Kalau seseorang dia melakukan kemaksiatan ya sehingga dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya dan dia rasa selesa dengan dosa yang dia lakukan, maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita antara kesan daripada perbuatannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabaikan. Maksud mengabaikan ni Allah tak kisah tentang diri dia. Allah akan meninggalkan hamba-Nya itu serta menyerahkan pelakunya kepada diri sendiri dan kepada syaitan. Ini kita minta dijauhkanlah ya Muslimah daripada perkara yang sedemikian. Kerana kalau boleh, bukan kalau boleh, kita sememangnya lah hendak hidup kita ini berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendak kehidupan kita ini sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau beginilah keadaannya, malang sangat kehidupan kita ini. Na'udzubillahi min zalik.
Sebab itu banyak kali Ustazah pesan, kita bila dah melakukan dosa, jangan kita biarkan dosa itu berada pada diri kita sehingga dia menjadi sebati. Kerana kalau dosa itu sebati dalam diri kita, kita dah tak nampak dah ia sebagai satu perkara dosa. Ia akan melambatkan proses taubat kita. Kita berdosa, terus taubat kepada Allah. Bila kita sedar, saya buat salah ni. Saya buat perkara dosa ni. Terus kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunda-tunda lagi dah taubat kita ni. Sebab kalau kita tunda, tak apalah esok boleh taubat lah. Tak apalah nanti tahun depan lah taubat. Buatlah dosa banyak-banyak ya. Begitu nanti tahun depan lah taubat. Tak apa. Inilah yang akan menyebabkan jiwa kita mati. Sehingga kita susah ingin mendapat jalan yang ingin melihat jalan yang betul. Dan kita hanya memandang remeh kepada dosa yang kita lakukan. Mungkin antara sebabnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini, kerana Allah telah mengabaikan dia, kerana Allah telah meninggalkan dia, dan Allah serahkan diri dia pada diri dia sendiri. Atau Allah serahkan dia kepada syaitan untuk memberikan panduan kepada dia. Ini kita minta jauh lah ya, daripada perkara-perkara yang sedemikian. Kerana kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita amat perlukan Allah dalam segenap kehidupan kita, dalam apa jua perbuatan yang kita lakukan. Maka di sini ya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-19. Dalam kitab kita, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia datangkan kepada kita dengan sebuah ayat Al-Quran bagi menguatkan statement dia yang berada pada perenggan yang pertama itu tadi untuk menunjukkan kepada kita kenapa dia kata sedemikian. Di sini beliau datangkan surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-19 hingga 18. Okey. Pada ayat yang ke-19 hingga ayat ke-18 hingga 19. Oh tadi ada rupanya slide-nya, saya tak tunjuk ya, minta maaf. Ustazah tak tunjuk slide tadi. Okay. Tadi lah ini kesalahan maksiat. So itu merupakan puncak kebinasaan lah ya kalau kita biarkan diri kita berada dalam keadaan kemaksiatan itu tanpa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus ya muslimah masuk kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 hingga 19. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan apa? Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang kita buat, apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Hari esok ni maksudnya ialah hari kiamat. Apa yang dah kita buat ketika kita hidup ini untuk kehidupan kita hari esok, iaitu pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya sekali lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 2 kali Allah ingatkan kepada hamba-Nya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita orang yang beriman ni muslimah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan
apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita di akhirat. Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun kita melakukan perbuatan yang jahat? Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Pada surah yang sama, ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum nasullaha fa'ansahum anfusahum." Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maksudnya, dan Allah ingatkan, jangan kita jadi orang yang melupakan Allah. Kalau kita jadi orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Itu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasiqun. Allah sebut dalam ayat ini, mereka adalah orang yang fasik bila mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Allah lupa kepada mereka. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang tidak mengingati setiap aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan dia. Dan dia buat apa sahaja yang dia inginkan dalam kehidupan dia mengikut kepada hawa nafsunya. Sebab itu pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apakah yang dimaksudkan dengan hamba Allah yang bertakwa? Sila muslimah letakkan di ruangan komen. Saya nak tahu jawapan daripada muslimah semuanya. Apa yang dimaksudkan dengan bertakwa kepada Allah? Apa makna takwa, Kak Mas? Pun Kak Som di situ. Suara macam lagging ya? Suara-suara clear tak? Macam lagging sikit. Okey, apakah dimaksudkan dengan takwa kepada Allah? Silakan letak di ruangan komen. Saya tunggu untuk lihat jawapan daripada jemaah muslimah kita. Okey. Tahu ke tidak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketakwaan sebanyak 2 kali di dalam ayat tadi. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi. Allah sebutkan 2 kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kemudian Allah kata wattaqullah. 2 kali Allah sebutkan. Kak Som sebut apa tu di situ? Melakukan segala perintah Allah dan dengan sebenar-benarnya. Admin boleh keluarkan jawapan Kak Som di skrin saya. Jadi boleh dibaca oleh teman-teman yang lain. Mana admin ni? Are you there? Okay, are you there? Admin, adakah anda berada di belakang tabir? Pergi ke mana-mana? Senyap dia ni. Mana pergi? Dah hilang dah. Tak apalah. Okey, baik, tak apa. Saya tak boleh nak keluarkan ya sebab jawapan tu admin saja yang boleh keluarkan di skrin kita. Saya tak tahu dia pergi mana admin ni. Afika, are you there? Okey. Ada kat situ. Baik, Kak Som sebut apa di situ? Melakukan segala perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, jawapan daripada Kak Som. Ini tadi saya tanya ya, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 2 kali pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi. Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah sekali lagi. Jadi tadi saya tanya, apakah dimaksudkan dengan takwa kepada Allah? Kak Som berikan jawapan di situ, melakukan segala perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, ada jawapan lain boleh dikeluarkan. Kak Zah, Nurzah Musa, di situ jawapannya mentaati perintah Allah. Okey, baik. Kak Johara Ali, Kak Johara B. Ali, ikut semua perintah Allah dan tinggal semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Zah boleh terima. Kak Noh jawab apa di situ?
Beriman pada Allah, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Masya Allah, tabarakallah. Kak Mas, jawapan dia berbeza sedikit daripada yang lain. Kak Mas jawab apa ya tu? Tidak menduakan Allah dan melakukan segala yang dituntut agama. Kak Som terus tambah, jangan mensyirikkan Allah. Garangnya Kak Som, jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah ya Kak Som. Betul. Jangan mensyirikkan Allah. Baik, semua jawapan Allah. Sekejap ya, semangat sangat sampai jatuh mikrofon kita. Alah awak. Sekejap ya. Sampai jatuh mikrofon kita. Kenapa? Saza, semangat. Okey, baik. Semua jawapan yang diberikan oleh jemaah muslimah kita di sini, kan, Kak Som, Kak Zah, Kak Joharabi, Kak Noh, Kak Mas di situ kan, menyebutkan tadi kan tentang kita ni perlu mentaati perintah Allah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, sebagaimana Kak Noh sebutkan tadi. Okey, kita jadikan ia sebagai satu maksud, okey, dan menggunakan perkataan yang mudah untuk kita faham. Bila kita kata kita adalah seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, dia ada dua. Beriman tu dah memang beriman dah. Sebab orang yang bertakwa ni, dia khusus untuk orang yang beriman. Kalau dia tak beriman, kita tak boleh nak seru dia, bertakwalah engkau kepada Allah, tak boleh. Yang syarat pertama, dia mesti beriman kepada Allah. Okey, jadi itu benda yang basic sebelum bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat ya, orang yang bertakwa kepada Allah, bila kita kata kita perlu menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, satu, kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya, kan, bersedekah, bayar zakat, umrah, berpuasa, segalalah perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam diri kita. Berbakti kepada kedua ibu bapa, okey? Semua itulah perkara-perkara yang diwajibkan, maka kita perlu taati. Seterusnya, okay, itu yang pertama ya, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Tinggalkan larangan Allah. Jadi ada dua perkara yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa Imam Ibnul Qayyim dia mendatangkan ayat ini sebagai peringatan untuk kita, untuk dia menyokong statement dia pada perenggan yang pertama itu tadi. Untuk mengingatkan kepada kita bahawa orang yang bertakwa ini adalah mereka yang tidak melakukan kemaksiatan. Mereka yang berusaha meninggalkan kemaksiatan kerana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Bila kita dah melaksanakan semua perintah Allah, ya muslimah, kita perlu meninggalkan segala larangan Allah. Kita tak boleh solat, bayar zakat, melaksanakan umrah, mengerjakan umrah, berpuasa, tapi dalam masa yang sama kita melakukan kemaksiatan. Adakah itu perkara yang betul menurut kepada ajaran agama kita? Maknanya dia ada something wrong dekat situ. Ya, saya solat jugalah, tapi saya minum arak juga. Begitu keadaannya, susah juga kan. Tak boleh lah, itu contoh je Ustazah beri, contoh saja. So kita nampak, dia ni, dia solat tapi dia minum arak. Dia perkara yang tak, dia tak kata, tak betul lah keadaan yang sedemikian. Bolehkah kita letakkan dia sebagai seorang insan yang bertakwa? Hanya semata-mata dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so dia perlu saling melengkapi lah. Maknanya, kalau dia melaksanakan perintah Allah, okay, cantik lah tu kan, tapi dia juga perlu meninggalkan larangan Allah. Baru tepat dimasukkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak tinggalkan mereka. Allah tidak mengabaikan mereka. Kerana apa? Mereka berusaha untuk sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Sikit pun dia tak ada rasa ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun kita tidak menafikannya bahawa ada di kalangan orang yang beriman mereka itu melakukan dosa. Mereka melakukan kemaksiatan. Sebab itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-19, kalau kita rujuk balik ya pada slide kita di sini, pada ayat yang ke-19, Allah kata apa? Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi sebagaimana orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan dia lupa pada diri mereka itu. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Dan Allah kata mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang beriman tetapi mereka melakukan kemaksiatan. Ini kita panggil orang yang fasik. Dia beriman kepada Allah, namun dalam masa yang sama dia melakukan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita jangan kategorikan diri kita masuk kepada orang yang fasik itu tadi. Keluarkan diri kita daripada kategori tersebut, masuk kepada golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya sila muslimah, kalau di muka surat Sajdah di sini 167, mungkinlah di sana dah masuk muka surat 159 ke ataupun masih lagi lah pada muka surat 158. Sebab saya tidak tahu poin yang ke-25 tu berada di bawah ke tengah ke apa kan. Okey, tapi yang penting kita lihat kepada penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada perenggan yang berikutnya setelah didatangkan ayat Al-Quran ini. Tadi pun saya dah explain, okay, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, kenapa kita perlu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kita juga dah jelaskan berkenaan dengan orang-orang yang fasik di sini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan di dalam kitabnya itu berkenaan dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, di sini okay, saya dah pecahkan perbincangan tersebut. Okay, kita lihat perintah Allah pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 itu tadi kan. Kita lebih dahulu kita baca yang berada dalam kitab kita ini. Allah memerintahkan hamba-Nya agar bertakwa kepadanya. Okey, itu yang berada pada ayat yang ke-18. 2 kali Allah sebutkan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dia melarang para hamba-Nya yang mukmin menyerupai orang-orang yang melupakannya dengan meninggalkan takwa kepadanya. Allah larang kita menjadi orang yang lupakan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan takwa. Siapa mereka? Orang yang fasik itu tadi. Dan dalam hal ini kita dapati Allah juga mengabarkan akan menghukum orang yang tidak bertakwa dengan menjadikannya lupa kepada diri sendiri. Jadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita masukkan diri kita kepada kategori orang yang fasik itu tadi sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah kata apa? Orang yang tidak bertakwa, dia akan lupa pada diri dia sendiri. Okey, ini adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada situasi yang dia letakkan pada diri dia, iaitu menjadi orang yang fasik tadi, melakukan kemaksiatan. Ya, orang yang tidak bertakwa dia lupa pada diri dia sendiri, iaitu lupa terhadap hal-hal yang akan mendatangkan maslahat bagi diri dia. Kenapa dia lupa pada diri dia sendiri? Satu, Imam Ibnul Qayyim jelaskan kepada kita, kerana dia lupa pada hal-hal yang memberikan manfaat. Orang yang melakukan kemaksiatan, dia lebih cenderung kepada kejahatan. Lebih cenderung kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang keji. Dia akan lupa pada perkara yang memberikan manfaat untuk kehidupan dia. Kerana kecenderungan dia melakukan perbuatan dosa itu tadi. Dia akan menolak hal-hal yang boleh berikan kepada dia dengan manfaat. Contohnya, melakukan kebaikan kepada orang lain, bantu orang lain. Dia akan lupa tentang hal itu. Yang dia ingat hanya kepuasan nafsunya sahaja.
Sedangkan kita tahu bila kita melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain, kita juga turut mendapat manfaatnya. Kita dapat pahala, dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan hidup kita. Namun kalau dia lupa pada diri dia sendiri, yang menyebabkan dia lupa kepada hal-hal yang boleh memberikan manfaat untuk diri dia, ini adalah kita panggil satu hukuman ataupun satu kesan yang Allah berikan ke atas orang ini kerana kemaksiatan yang dia lakukan. Seterusnya kita lihat dia juga lupa kepada hal-hal yang boleh menyelamatkannya dari azab Allah. Kan kalau lihat pada kitab kita, dan terhadap hal-hal yang menyelamatkannya dari azabnya. Tadi dia lupa pada hal-hal yang memberikan manfaat untuk diri dia. Dia tinggalkan perkara itu. Kemudian dia lupa kepada perkara-perkara yang boleh menyelamatkannya dari azab Allah. Sebab itu dia terus-terusan melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini? Dia lupa terhadap hal-hal yang akan membawanya kepada kehidupan abadi. Kehidupan abadi kita apa? Kehidupan akhirat. Ada 3 perkara yang berlaku dalam kehidupan dia apabila dia memilih untuk menjadi orang yang fasik. Seorang yang beriman kepada Allah namun dia lebih selesa untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Sehingga dia lupa hal-hal yang boleh mendatangkan manfaat untuk diri dia. Yang berbentuk kebaikan, yang berbentuk ibadah, yang berbentuk pahala, dia lupa. Sehingga perkara tersebut juga menyebabkan dia lupa untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah. Bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah, muslimah? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita boleh selamat daripada azab Allah. Tapi kalau kita dah tinggalkan, bagaimana kita dapat selamatkan diri kita daripada azab Allah? Sedangkan yang kita bincangkan ini sebenarnya adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melupakannya. Yang dia cenderung kepada kemaksiatan. Bila kita ni dah jadi seorang muslimah yang lupa pada diri sendiri, sehingga kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita, sehingga kita menjadi orang yang melupakan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah, secara langsung di sini kita menjadi orang yang lupa tentang akhirat kita. Lupa tentang kematian. Lupa bahawa setiap perkara yang kita lakukan, ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, Allah ingatkan kepada kita, apa tadi Allah kata apa? Hendaklah seseorang itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Iaitu untuk dunia akhirat, untuk akhiratnya, untuk kehidupan akhiratnya. Apa yang dah kita buat dalam kehidupan kita ni untuk akhirat kita? Adakah selama ini kita hidup untuk dunia semata-mata? Ataupun kita menjadikan dunia sebagai ruang dan peluang bagi kehidupan kita di akhirat? Dan Allah ingatkan kepada kita, setiap orang yang beriman kepada Allah, dalam keadaan dia beriman kepada Allah itu, dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia perhatikan apa yang telah dia lakukan untuk kehidupan akhiratnya. Dan perkara ini, kebiasaannya orang yang bertakwa, yang akan berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat bagi akhiratnya. Namun adakah orang yang fasik, dia peduli tentang kehidupan akhiratnya? Kebiasaannya tidak. Sebab itu Allah larang kita jadi orang yang fasik. Kerana orang yang fasik, dia tidak ingat kepada akhiratnya.
bagi dia kehidupan hanya sementara di dunia ini. Dia nak buat apa yang boleh memuaskan diri dia. Dia nak buat perkara-perkara yang boleh buat dia happy, boleh buat dia bahagia dengan perbuatan tersebut. Jika dia nampak perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi diri dia, walaupun perkara itu adalah perkara dosa dan maksiat, dia akan tetap lakukan. Kerana bagi orang yang fasik, itu adalah kehidupan dia. Dia tak peduli tentang akhirat. Berbeza dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan? Sebab itu tadi bila saya tanya siapa orang yang bertakwa tu, kita kata apa? Mereka ialah yang melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Walaupun perkara yang Allah larang itu dia suka. Walaupun perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang itu adalah perkara yang dia cinta. Tetapi bila dia tahu ini adalah perkara yang dosa, perkara maksiat, orang yang bertakwa tinggalkan. Dia takkan dekat dan dia takkan pandang-pandang lagi dah perkara yang maksiat itu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Pada penerangan slide saya, itu hamba perlukan Allah untuk setiap sesuatu urusannya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana begini, kenapa kita ni sebagai seorang muslimah perlukan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebentar ya, saya berada di saya menutup slide saya sendiri. Okey, betul. Ini berada di perenggan kita yang okey, Muslim, lihat pada perenggan yang terakhir sekali ya. Bukan terakhir sekali, perenggan yang ketiga terakhir. Saya akan terus masuk pada paragraf itu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kuasa menggantikan segala sesuatu. Okey. Kita akan masuk di perenggan yang ketiga terakhir untuk slide kita yang ini. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa meninggalkan segala sesuatu kecuali dirinya dan tiada sesuatu pun yang mampu menggantikannya. Muka surat 160. Baik, terima kasih ya kepada Kak Zah, Kak Nur, Kak Som di situ beritahu. Perenggan ketiga yang terakhir ya, saya nak baca di situ. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa menggantikan segala sesuatu kecuali dirinya dan tiada sesuatu pun yang mampu menggantikannya. Dia maha kuasa mencukupi segala sesuatu namun tidak ada sesuatu pun yang dapat mencukupinya. Maknanya beginilah ya, saya nak jelaskan. Dalam perenggan ini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia nak ingatkan kepada kita. Kita tak berkuasa untuk mencukupkan sesuatu. Tetapi Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa untuk menggantikan segala sesuatu. Kita boleh, kita tak boleh melakukan hal itu. Disebutkan di sini, dia maha melindungi dari segala sesuatu. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi dari siksanya. Allah, dia boleh lindungi sesiapa sahaja. Makhluk, jin, binatang, apa sahaja. Allah itu maha melindungi. Allah maha melindungi. Tapi kita, adakah kita boleh? Tak. Kita tidak ada kuasa. Mungkin kita, saya bolehlah lindungi diri saya daripada jin dan syaitan tu ya. Ustazah pun mengajar dekat Masjid Naim kan Ustazah. Macam mana nak lindung daripada jin dan syaitan? Yelah boleh. Tetapi ia masih lagi berbalik kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, kita cuma berusaha
Tetapi yang terakhir yang menentukan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan kita hamba. Kita tak mampu untuk menentukan penghasilannya tu di akhirnya bagaimana. Sebab itu kadang-kadang muslimah kita lihat dalam hidup kita ini, kita usaha macam nak rak. ayat saya. Kita usaha macam nak rak dah. Satu benda tu kan. Usaha. Tapi akhirnya tak menjadi. Ada keadaan yang sedemikian untuk membuktikan bahawa Allah nak tunjukkan kepada kita, engkau ni hamba. Kau tak boleh buat apa-apa. Maknanya engkau nak usaha, silakan. Ya, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kekuatan kita ada pada usaha. Tetapi di akhirnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kita berada di mana. Keadaannya sedemikian. Dalam apa jua yang kita lakukan. Contoh kita kata, kita usaha. Kan? Ada orang betul lah usaha. Oh, saya dah jaga social distancing, saya pakai pelitup apa, saya ambil vaksin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap takdirkan dia sakit. Maknanya, kita sebagai hamba tetap terus-terusan perlu berusaha. Tapi di akhirnya, berbalik kepada takdir Allah. Namun adakah perlu kita meninggalkan usaha itu? Tidak. Kerana itu tugas kita. Itu diri kita yang Allah tetapkan sebagai seorang hamba. Usaha. Apa yang kau boleh usaha? Usaha. Namun di akhirnya, kena ingat. Hamba tidak berkuasa untuk menentukan dia punya result. Okay, dia punya hasilnya. Hamba tak. Dan di sini, dijelaskan kepada kita, dia kuasa mencegah segala sesuatu. Allah Maha berkuasa untuk cegah segala sesuatu berlaku. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu mencegah mudarat darinya. Makhluk yang ada, yang menjadi ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang boleh mencegah kemudaratan. Melainkan Allah. Semua ini, pada perenggan itu tadi ya muslimah, ingin menunjukkan kepada kita bahawa kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Hamba perlukan Allah. Setiap sesuatu urusannya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan hidup kita ini, ya, sejak kita berada di dalam rahim ibu kita, ia adalah urusan Allah. Kita lahir ke dunia, ia adalah urusan Allah. Kita membesar, kita sekolah, kita sihat ke, kita sakit ke, kita kaya, kita kahwin ke tak kahwin ke, kita bercerai ke apa, ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, usaha, jalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang taat, tinggalkan perbuatan tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang, terus-terusan berada dalam ketaatan. Sebagai bukti, tidak ada seorang hamba pun di atas muka bumi ini, dia hidup menentukan kehidupan dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan takdir untuk diri dia. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan 4 perkara. Ajal kita. Kan? Allah dah takdirkan dah bila kita ni akan meninggal dunia. Allah takdirkan tentang umur kita, hidup kita. Allah takdirkan adakah kita ni bahagia ataupun kita ni derita. Telah Allah takdirkan semuanya. Telah tertulis untuk hidup kita ini. Tapi kita adakah, kita dah Allah dah tahu dah bila kita nak mati, tak payahlah nak usaha ya. Biarkan je lah nanti sampai usia mati tu matilah kita. Adakah begitu? Tidak. Perlu berusaha untuk sebuah kehidupan sebelum kita menemui kematian. Betul, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ni Allah takdirkan kita sebagai seorang yang derita. Tetapi adakah kita perlu membiarkan diri kita dalam keadaan penuh penderitaan? Tidak. Maknanya kita perlu usaha untuk cari jalan keluar bagi penderitaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala, dia Maha berkuasa
untuk mengubah kembali apa yang telah ditakdirkan, sebab itu adalah kekuasaan Allah. Tapi yang paling penting pada poin ini ingin beritahu kepada kita, dalam keadaan seseorang dia amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia perlu ada ketakwaan tu tadi. Berbalik kepada ketakwaan dia. Dalam keadaan kita memahami bahawa kita ni amat perlukan Allah, adakah kita selayaknya meletakkan diri kita sebagai seorang hamba yang fasik? Yang buat maksiat sesuka hati, lakukan dosa sesuka hati, nak sakitkan hati orang sesuka hati, nak cakap ikut sedap mulut kita, kan? Nak pijak maruah orang ikut suka hati kita, nak malukan orang lain ikut suka hati kita. Adakah boleh keadaannya begitu? Adakah boleh kita memilih keadaan yang sedemikian? Mereka yang sedar diri mereka adalah hamba Allah, mereka tak akan lakukan perbuatan sedemikian, muslimah. Kerana mereka tahu mereka ni berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu kalau kita buat dosa dan maksiat ini, kita tak akan selamat daripada azab Allah. Kita tak boleh selamatkan diri kita daripada azab Allah. Bila sampai nanti masa kita meninggal dunia, adakah kita boleh lari daripada azab kubur? Tak, kita tak boleh lari. Mungkin di dunia ini, saya kata mungkin ketika kita berada kehidupan kita dalam dunia ini, bila kita buat salah, kita boleh lari. Kita boleh sembunyikan diri kita. Itu dunia. Tetapi pandai-pandai tupai melompat. Kan ada kan kisah tu kan? Akhirnya jatuh ke tanah jua. Kalau dalam keadaan kehidupan dunia, kalau kita ni tupai, jatuh ke lantai, mana orang boleh tahu juga dosa kita, apa perkara salah kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi. Tadi Allah ingatkan kepada kita. Apa tadi Allah ingatkan kepada kita? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Kita tak boleh sembunyi, kita tak boleh lari. Bila kita meninggal dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kita tak boleh lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita perlu jadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah? Kerana kita amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memilih untuk jadi orang yang fasik, sekali lagi saya nak tekankan, kalau kita memilih menjadi orang yang fasik, buat sesuka hati kita, kita nak puaskan hati kita, nak cakap ikut sedap mulut kita, kan? Ingat ya muslimah, dalam kehidupan kita ni tak ada istilahnya hati baik, mulut jahat. Ya, okey, ingat, saya banyak kali ingatkan. Kita tak boleh kata, aku ni mulut aku je jahat, tapi hati aku baik. Itu orang Kedah cakap itu, tapi hati aku ni baik, hati aku ni baik. Tak ada istilah sedemikian. Agama kita tidak pernah mengajarkan mulut jahat, hati baik. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan hal itu kepada kita. Kerana mulut yang jahat ini adalah orang yang fasik. Saya guna suara high pitch ni. Saya guna suara high pitch. Kuat saya cakap ni. Orang yang mulut jahat, dia adalah orang yang fasik. Takkan sekali-kali orang yang bertakwa kepada Allah itu, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Tak mungkin. Sebab dia tahu Allah larang kita ni ucapkan perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati orang. Allah larang. Nabi larang. Nabi ingatkan kepada kita, jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah. Tapi kalau dalam keadaan kita berkeyakinan, lidah aku memang jahat tapi hati aku baik. Itu adalah teori yang salah ketika kita menjadi seorang muslimah. Perkara yang salah kita pegang. Hati-hati jangan sampai pegang kefahaman itu hingga ke akhir hayat kita. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan jaga lidah dia. Pernah Muaz ibn Jabal dia tanya kepada Nabi, bila Nabi SAW beritahu kepada dia, wahai Muaz, adakah engkau tahu apakah yang boleh menjaga semua itu? Sebab Nabi ada jelaskan kepada dia tentang
tiang agama, tentang hal-hal yang boleh menyelamatkan seseorang. Tetapi di akhirnya, maksudnya Nabi terangkan dia tentang solat malam, tentang puasa sunat, ya, Nabi terangkan kepada dia. Namun di akhir hadis itu Nabi ingatkan kepada dia, wahai Muaz, adakah engkau tahu apa yang boleh menjaga semua itu? Maknanya dalam keadaan kita beramal soleh, kita buat perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita, ada perkara yang akan bantu kita untuk jaga ia daripada rosak. Nabi tunjukkan kepada Muaz dengan lidahnya. Muaz tanya kepada Nabi, adakah manusia itu dia akan diseksa kerana lidah dia? Nabi SAW kata kepada Muaz, wahai Muaz, seseorang hamba itu, dia akan diheret wajahnya masuk ke dalam api neraka hanya kerana lidah dia. Hanya kerana lidah dia. Jadi bagaimana kita nak kata orang yang bertakwa itu tak apa, mulut dia jahat tapi hati dia baik? Tidak. Bukan begitu keadaannya. Kalaulah lidah itu dia boleh masukkan kita ke dalam api neraka kerana perbuatan lidah ataupun ucapan yang kita ucapkan, yang kita ikut sedap hati kita ni kan, ia bukan satu perbuatan yang boleh menyelamatkan kita ataupun sesuatu perbuatan yang boleh meletakkan kita daripada orang, meletakkan kita dalam kategori orang yang bertakwa. Bahkan itu adalah perbuatan yang meletakkan kita dalam keadaan orang yang fasik. Jadi kita kena hati-hati dalam hal yang begini. Jadi orang yang dia perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jaga setiap tindakan dia. Tak kira dengan siapa, dia akan jaga. Kerana dia tahu, kalau dia tak jaga diri dia, kalau dia tak usaha untuk letakkan dirinya sebagai seorang yang bertakwa, antara hukuman yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, Allah akan abaikan dia, Allah akan serahkan diri dia pada diri dia sendiri. Sebab itu kalau kita cuba kita lihat orang yang kalau dia dah biasa dengan dosa-dosa ni, dia memang tak kisah orang cakap apa kan, betul tak? Dia tak kisah dah. Orang nak nasihat ke, orang tak suka dia ke, dia kata, hidup aku suka hati aku lah. Contoh kan, selalu kan, hidup aku suka hati aku lah. Yang kau sibuk apa pasal kubur aku lah. Dia tak kisah. Kita ni, kalau kita cakap tentang kubur muslimah, kita patutnya takut tau. Kematian, kalau kita ziarah kubur, Nabi suruh kita ziarah kubur. Kenapa Nabi suruh kita ziarah kubur? Sebab bila kita ziarah kubur ni, kita akan ingat mati. Bila kita ingat mati, kita takut nak buat dosa muslimah. Itu sebabnya. Tapi kalau kita dengan bangga, kita kata apa? Dosa masing-masing, kubur masing-masing. Mana letak ketakutan kita kepada Allah ataupun ketakwaan kita kepada Allah? Nampak tak? Orang yang dia bangga dengan keadaan dia melakukan dosa sampai dia kata kubur masing-masing apa? Kau jaga kubur kau, aku jaga kubur akulah. Maknanya orang yang begini dia dah tak kisah dah orang nak cakap apa. Bukankah orang yang begitu nampak sangat Allah dah abaikan dia tu? Boleh nampak orang dah tak kisah dah. Tapi bayangkan kalau kita ni masih ingat, tak boleh ni. Tengok kubur dah takut dah, memanglah kubur masing-masing kan. Tapi kita dalam kubur tu bagaimana keadaannya? Kita akan terus tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Kerana kita nak sentiasa Allah ni lindungi kita. Kita nak sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Tuhan yang tidak mengabaikan kita. Sentiasa kita ni berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimah, saya nak datangkan dengan sebuah kisah di sini. Ya, kisah yang bagi saya, dia adalah kisah yang semua orang tahu. Semua muslimah tahu tentang kisah ini. Mesti ingat kan kisah yang berlaku Nabi SAW ketika ingin berhijrah ke Yathrib bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku? Boleh letak di ruangan komen, siapa ingat?
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Yathrib. Pada masa itu kita tak panggil Madinah, tapi kita panggil ia dengan nama Yathrib. Nabi ajak Abu Bakar untuk teman dia berhijrah kan dalam perjalanan tersebut. Apa yang berlaku dalam perjalanan itu? Ada tak muslimah kita yang ingat? Boleh letak di ruangan komen. Saya nak tengoklah, ingat ke tidak? Apa yang berlaku dalam peristiwa tersebut? Dalam perjalanan, Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar berlindung di mana dan apa yang berlaku? Boleh tahu jawapannya? Jika tak tahu, beritahu tak tahu ya. Jadi Ustazah tak tertunggu-tunggu. Cantik ayat saya. Tak tahu kata tak tahu. Jadi saya tak tertunggu-tunggu. Okey, ia dikejar oleh Waraqah. Baik. Sebelum itu apa yang berlaku? Tak tahu Ustazah. Okey. Jujur Kak Som. Terima kasih Kak Som beritahu tak tahu. Jawapan Kak Absah tu dah okey dah. Cuma saya nak sebelum tu. Apa yang berlaku sebelum itu? Berlindung di gua, okey. Kak Zah, mereka berlindung di gua Thur. Baik. Mereka berlindung di gua Thur. Ada yang lain nak jawab sebelum berlindung di gua Thur? Berlindung di gua, betul. Berlindung di gua. Tadi pun dah disebutkan ada rancangan nak membunuh Nabi. Ayat yang tersentuh amatlah la tahzan innallaha ma'ana. Okey. Sekejap ya, saya tengah macam mana saya nak gabungkan semua jawapan ni. Okey, macam mana saya nak gabungkan semua jawapan tu kan? Baik, saya nak relatekan kisah ini untuk membuktikan kepada kita orang yang bertakwa kepada Allah, Allah tak pernah biarkan mereka dalam apa jua situasi sekalipun. Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah kisah. Sebenarnya ada banyak lah ya contoh yang boleh kita ambil. Tapi saya lebih suka untuk bawa contoh ini. Macam yang Kak Absah sebutkan, ya, Kak Zah, Kak Nur dan Kak Mas ya, di situ sebutkan tentang kisah Nabi berlindung di gua. Pada masa itu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad juga ada menyebutkan dalam kitab Musnadnya tentang kisah ini. Dan secara detailnya, sebenarnya Abu Bakar ditanya oleh seorang lelaki tentang apa yang berlaku pada waktu itu. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu dia ceritakan kepada lelaki tersebut bahawa mereka ini berjalan. Okay? Mereka berjalan dan mereka sampai ke sebuah tempat. Sebuah tempat yang ada batu lah. Dan di dalam hadis ini tak disebutkan nama guanya. Di dalam hadis tak sebutkan nama gua secara spesifik. Tetapi Abu Bakar cuma kata apa? Dia kata jalan pada waktu itu begitu lapang. Maksudnya jalannya begitu mudah untuk mereka lalui. Walaupun mereka melalui jalan yang tidak biasa sebagaimana orang yang nak pergi ke Yathrib. Okay, kalau jalan ke Yathrib, contohnya saya kata dia jalan straight ke sini, belok kanan, belok kiri dah sampai. Tetapi mereka terpaksa lalui jalan yang berbeza daripada jalan yang biasa bagi mengelakkan mereka dijumpai oleh Quraisy Makkah yang nak memburu Nabi bagi tujuan membunuh, mengurung dan menyeksa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kes ini mereka memilih jalan alternatif
untuk ke Yathrib. Jadi pada waktu itu Abu Bakar kata apa? Dia nampak ada sebuah batu yang tinggi dan memiliki naungan tempat berteduh yang tidak terkena sinar matahari. Maka kami singgah di batu tersebut. Jadi Abu Bakar dan Nabi SAW singgah di batu ini. Ini gua tadilah ya yang disebut oleh Kak Zah di situ. Singgah di Gua Thur tu yang disebut oleh Abu Bakar sebagai batu yang teduh. Singgah dan Abu Bakar bersama dengan Nabi duduk berteduh di tempat itu. Dalam hadis ini Abu Bakar dia ceritakan bahawa dia bersihkan tempat untuk Nabi rehat dan dia persilakan Nabi SAW untuk berehat. Dan pada masa itu dia kata kepada Nabi, "Hadlah wahai Rasulullah dan aku akan jaga." Okay, dia akan jaga keadaan tu untuk lihat ada tak di kalangan orang yang datang untuk mengejar. Dan pada masa itu Abu Bakar cerita dia ada nampak seorang budak. Seorang budak ni yang bawa kambing. Jadi dia pergi ke budak ini dan dia kata, kamu ini milik siapa? Maksudnya kamu ni budak daripada mana? Dia sebutkan, budak ini jawablah. Dia kata saya daripada sebuah kota lah, dia sebut begitu. Tapi ada juga perawi yang mengatakan bahawa dia daripada Makkah. Namun itu ada keraguan lah ya di kalangan perawi hadis sama ada disebut Makkah ataupun daripada sebuah kota. Namun yang penting Abu Bakar radhiyallahu an tanya kepada anak ini ataupun kepada budak ini, adakah kambing kamu ini boleh mengeluarkan susu untuk kami minum? Jadi dia kata boleh. Boleh untuk mengeluarkan susu. Dan Abu Bakar minta budak tersebut supaya dia perahkan susu tu untuk dia berikan Nabi SAW minum. Jadi budak ini dia perahkan susu itu, nak dipendekkan cerita lah ya, dia perahkan susu tersebut dan Abu Bakar bila nak berikan kepada Nabi SAW pada masa itu sedang tidur. Jadi dia simpan susu tersebut, dia jaga susu tersebut lah supaya tak rosak dan sebagainya. Tunggu Nabi SAW bangun daripada tidur dan baru diserahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata kepada dia, tanyalah kepada dia, dah sampai ke masanya untuk kita meneruskan perjalanan? Abu Bakar kata, ya, kita boleh teruskan perjalanan. Namun sebelum itu, memang ada di kalangan Quraisy Makkah yang singgah ke gua tersebut. Kalau kita rujuk ya dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah ini di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-40, okay, boleh dicatat di situ. Mungkin kalau sesiapa yang ada Al-Quran terjemahannya boleh buka bersama dengan saya untuk kita lihat perbincangannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang peristiwa ini. Apa kata Allah? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jikalau kamu tidak menolongnya, iaitu Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, iaitu ketika orang-orang kafir, iaitu musyrikin Makkah, mengeluarkannya dari Makkah. Iaitu ketika Nabi SAW dikeluarkan dari Makkah atau dihalau oleh musyrikin Makkah ini daripada Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta dengan kita, itu bersama dengan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat ini? Dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-40. Allah ingatkan kepada kita. Abu Bakar radhiyallahu an pada masa itu dia begitu risau dengan keadaan Nabi SAW ketika mereka berdua berada dalam Gua Thur ini. Mereka bersembunyi di tempat tersebut. Datang musyrikin Makkah di kawasan itu untuk meninjau adakah kalau-kalaulah ada Nabi SAW di tempat tersebut. Sehingga apa kata Abu Bakar? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sekali lagi ya,
Abu Bakar menceritakan bahawa wa ana fil ghar law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Dia kata apa? Mereka ni berdua dalam gua tu kan sembunyi. Dan dia nampak kaki orang-orang yang musyrikin Makkah ni sedang mencari ini betul-betul dekat atas kepala mereka ni. Mereka kat dalam gua tu kat bahagian bawah lah. Yang mana dia kata kalau salah seorang di kalangan musyrikin Makkah itu yang berada di sekitar tempat tersebut, kalaulah mereka ini tengok bawah, memang mereka akan nampak Nabi SAW dan Abu Bakar di tempat itu. Tapi Nabi kata kepada Abu Bakar begini, ma zannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma. Nabi kata, tidakkah engkau beranggapan wahai Abu Bakar bahawa jika ada dua orang maka Allah yang ketiganya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan bahawa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kita. Kita berdua betul dalam gua ini. Sehingga kita ni jadi orang yang terpaksa berjaga-jaga daripada dilihat oleh musyrikin Makkah itu. Tetapi Nabi ingatkan kepada Abu Bakar, ada yang ketiga bersama dengan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang tidak membiarkan kita. Ini menjadi penyebab mengapa Nabi SAW terselamat daripada tangkapan orang yang ingin memudaratkan Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW dan Abu Bakar keluar daripada gua itu dan mereka dalam perjalanan, meneruskan perjalanan, Suraqah ibn Malik melihat mereka sedang berjalan. Mereka ni nak lari tapi Suraqah ni dia naik kuda. Bayangkan orang yang jalan kaki dengan orang yang naik kuda. Kita jalan kaki, sekarang yang kejar kita ni naik kuda. Pasti yang naik kuda tu boleh kejar kita sebab dia naik kuda. Kan dia naik kereta lah, cakap senang kata naik kereta lah, naik kuda kan tak faham pula nanti. Okay, dia naik kereta, kita jalan kaki. Of course, orang yang naik kereta boleh kejar kita. Pada waktu itu, menggeletar Abu Bakar radhiyallahu an. Sampaikan dia menangis. Nabi tanya kepada Abu Bakar, kenapa kau nangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar dia menjawab. Dia kata, aku menangis bukan sebab aku takut tentang diri aku. Tetapi aku menangis kerana aku membimbangkan, aku risaukan tentang diri engkau wahai Rasulullah. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Nabi kata kepada Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Suraqah ibn Malik, walaupun dia naik kuda pada masa itu, dia tidak berjaya untuk mengejar Nabi SAW. Nabi doa kepada Allah sehingga menyebabkan kudanya tersungkur dan dia tenggelam masuk ke dalam tanah. Ini pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Namun muslimah, yang ingin saya tekankan dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan orang yang bertakwa kepada Allah. Abu Bakar radhiyallahu an adalah contoh untuk diri kita. Begitu juga Nabi SAW pasti adalah contoh tauladan yang paling utama dalam kisah ini. Kerana apa? Nabi sendiri mengakui bahawa aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada orang yang lebih bertakwa daripada aku.
Kalau dibandingkan dengan kalian, ana akhsyakum, Nabi kata, aku adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian. Nabi ada menyebutkan begitu. Dan Nabi SAW memiliki seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu tadi, yang merupakan seorang hamba Allah yang bertakwa juga kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, ia menjadi jalan keluar bagi setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita muslimah dalam surah At-Talaq pada ayat yang ke-3, ke-4 gitu kan, Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami berikan kepada mereka dengan jalan keluar. Allah bantu dalam keadaan kesempitan. Sebagaimana contohnya dalam kisah Nabi SAW itu tadi. Mereka sembunyi dalam gua. Anak Abu Bakar kata apa? Sikit lagi kalau orang-orang ni tunduk ke bawah, mereka akan nampak Abu Bakar dan Nabi SAW dalam gua itu. Tapi Allah bantu mereka. Contoh Suraqah ibn Malik itu tadi. Memang boleh kejar, boleh tangkap tadi. Tapi Allah bantu sekali lagi dalam kisah ini. Kita lihat bantuan Allah itu datang, Allah berikan dengan jalan keluar kepada mereka. Tapi rahsianya itu, ia ada pada ketakwaan mereka yang menyebabkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala datang, yang menunjukkan bahawa kita ni muslimah, kita tak boleh untuk buat semua perkara ini tanpa Allah. Kita perlukan Allah. Sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka perlukan Allah. Sebagai satu contoh kepada kita bagaimana insan yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka dengan syurga tidak pernah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang sedemikian, mereka sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan juga sahabat Nabi, Masya Allah, tabarakallah, tidak pernah mereka ini menjadi insan yang melupakan Allah. Mengapa kita yang biasa-biasa sahaja ini meletakkan diri kita pada keadaan yang ingin melupakan Allah? Yang sewenang-wenangnya melakukan kemaksiatan sehingga kita tak rasa perkara itu adalah perkara yang salah. Kita nak bantuan Allah, betul. Sesiapa saja inginkan bantuan Allah. Tetapi kita lupa dalam keadaan kita memerlukan bantuan Allah itu, kita sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan bantuan Allah itu tidak datang dalam kehidupan kita, muslimah. Sebab itu dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18 itu tadi, sekali lagi saya ingin ingatkan, Allah pesan, jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah takkan lupakan mereka. Allah akan berikan bantuan, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan kelapangan dalam kehidupan mereka. Namun, kalau kita memilih untuk menjadi orang yang fasik, sebagaimana yang Allah jelaskan pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-19 itu. Orang yang fasik, dia melupakan Allah, maka Allah akan lupakan dia. Allah akan buat dia lupa pada diri dia sendiri. Yang mana dia akan lupa bahawa dia perlukan Allah dalam kehidupan dia. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa. Nabi ingatkan kepada kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa dengar doa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mengabulkan doa kita.
Tapi kena ingat juga dalam keadaan kita mengangkat tangan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Adakah kita berusaha ingin menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah? Atau sebaliknya? Atau kita main suka-suka hati hidup kat dunia ni, ikutlah apa nak jadi-jadilah ya. Nak buat dosa, buat dosa banyak-banyak. Nak buat maksiat, buatlah maksiat banyak-banyak. Adakah begitu keadaannya? Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, kita ini adalah hamba Allah yang perlukan Allah setiap masa, setiap ketika. Hamba Allah yang perlukan Allah, yang tidak boleh melupakan Allah. Sebab itu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita, doa kepada Allah, beritahu kepada Allah, kita amat perlukan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Rahmat dan kasih sayang Allah amat kita perlukan dalam kehidupan kita. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Kita tak harapkan orang lain dalam hidup kita ni muslimah. Kita tak harapkan orang puji ataupun puja kita, orang lambung kita, orang suka kita. Kita tak harapkan itu. Kerana apa kita tahu? Siapalah kita ini tanpa Allah? Siapalah kita ini tanpa rahmat Allah? Kenapa orang lain boleh sayang kita? Kenapa orang lain suka kita? Kenapa orang lain ada di sekitar kita? Kerana rahmat Allah. Jangan lupa tentang itu. Kalau tidak ada rahmat Allah dalam hidup kita ini, kita bukan siapa-siapa. Kita tak ke mana muslimah. Kita akan berada dalam keadaan yang penuh kehinaan. Namun kenapa kita ini berada pada tempat yang selesa, pada tempat yang bagus, pada tempat yang baik? Kerana Allah memberikan rahmatnya pada diri kita. Bukan kerana orang lain yang berikan kepada kita. Bukan kerana makhluk yang berikan kepada kita. Bukan begitu keadaan. Sebab itu di sini kita minta kepada Allah. Itu doa yang Nabi panjatkan kepada Allah. Kita tak harapkan lain ya Allah. Tapi yang kita harapkan ialah rahmat Allah dalam hidup kita ini. Dan daripada awal tadi Imam Ibn Al-Qayyim ingatkan kepada kita. Orang yang melakukan dosa Allah akan biarkan mereka. Orang yang melakukan dosa Allah akan mengabaikan mereka. Dan Allah akan serahkan mereka pada diri mereka sendiri. Itu urusan mereka pada diri mereka sendiri ataupun kepada syaitan. Buatlah apa yang kau nak buat. Buatlah apa yang kau suka. Allah biarkan. Namun dalam doa ini Nabi ajarkan kepada kita, minta kepada Allah agar Allah tak tinggalkan kita. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, agar Allah tak tinggalkan kita walaupun sekelip mata. Itu permintaan kita kepada Allah. Kita kata dalam doa ini ataupun kita sebut dalam doa ini, fala takilni ila nafsi, ya Allah kau jangan serahkan aku pada diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Kerana apa kita tahu tadi, kita tak berkuasa untuk menentukan kehidupan kita. Setiap detik hidup kita, setiap nafas kita, apa yang kita lakukan, kita perlukan Allah. Kalau kita tak perlukan Allah, kalau Allah tak ada, macam mana kita nak buka mata kita ni? Macam mana kita nak bernafas? Bagaimana kita nak berjalan? Bagaimana kita nak bertutur? Semua itu Allah berikan kepada kita sebagai rahmatnya. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada seorang hamba. Sebab tu kita tak nak. Walaupun sekelip mata urusan kita ni Allah serahkan pada diri kita. Kerana urusan yang diserahkan pada diri kita sendiri, ia adalah urusan yang tidak menjanjikan apa-apa. Urusan yang sia-sia. Urusan yang bukan kita sebut nikmat yang Allah berikan, tidak. Tapi itu adalah azab yang Allah berikan.
Dan di sini kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Perbaikilah setiap urusan aku. Semuanya. Nampak tak? Semuanya kita minta kepada Allah. Daripada urusan suami kita, urusan mak ayah kita, urusan anak-anak kita, urusan kita sendiri, apa betul urusan pekerjaan kita, kebahagiaan, penderitaan, kita minta Allah ubah. Allah perbaiki. Mana yang tak betul dibetulkan, mana yang salah dibetulkan. Semuanya. Agar ia menjadi perkara yang baik. Perkara yang betul-betul mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kita sedar kita ini hamba Allah. Kita memang tak berkuasa. Sebab itu kita tutup doa ini dengan la ilaha illa ant. Tidak ada melainkan Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah. Yang menjadi tempat pergantungan kita, yang menjadi tempat kita letakkan ketakwaan itu tadi. Yang akan bantu kita, yang akan berikan kenikmatan, yang berikan rahmat, yang berikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita. Tidak, makhluk tidak mampu untuk berikan semua itu. Tapi yang memberikannya adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu kehidupan kita. Namun kalau kita memilih untuk sentiasa melakukan kemaksiatan, kita memilih untuk hidup dalam keadaan yang penuh dosa dan kita bangga dengan dosa yang kita lakukan. Di mana letak Allah itu di hati kita? Di mana kita buang ketakwaan yang seharusnya ada dalam hati kita? Dan bagaimana dalam keadaan kita melakukan dosa, kita nak mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala pandu diri kita. Keadaan itu tak mungkin berlaku. Jika ia berlaku, Muslimah saya kata, kalaupun orang itu dia buat dosa, tapi kemudian kita nampak hidup dia senang, hidup dia tu macam seolah-olah tak ada apa pun masalah. Itu adalah perkara yang kita sebut sebagai rahmat Allah kepada hamba-Nya. Untuk dia ingat, untuk dia tahu, dalam apa jua keadaan, Allah berikan nikmat kepada hamba itu. Sebab tu kalau kita lihat diri kita ni kan, kita buat dosa, Allah masih lagi bagi kita boleh makan. Kita buat dosa, Allah masih lagi boleh bagi kita jalan, hidup senang lenang, ketawa terbahak-bahak. Allah, kita buat dosa ni dalam hidup kita, Allah masih lagi berikan kepada kita dengan keadaan yang tak ada masalah. Okey je. Tapi jangan lupa, Allah akan lupakan kita ketika kita di akhirat. Yang merupakan kehidupan kita yang abadi. Hiduplah di dunia ini sesuka hati kamu. Buatlah apa yang kamu ingin lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah rugi dengan apa yang kita buat. Kita buat dosa, buat. Allah tak rugi. Allah tak perlukan sebenarnya kita ni buat baik banyak-banyak, tak. Kerana yang memerlukan kebaikan itu adalah diri kita sendiri. Yang memerlukan pahala adalah diri kita sendiri. Yang memerlukan syurga adalah kita. Allah tak perlukan semua itu. Sebab itu di sini Nabi ajarkan kepada kita. Dalam hidup ini, jangan harapkan makhluk. Kerana apa? Kadang-kadang kita sanggup melakukan dosa bagi meraih pujian makhluk. Kita sanggup meninggalkan Allah bagi mendapat perhatian manusia. Kadang-kadang begitu kehidupan kita ni Muslimah. Sebab itu dalam doa ini Nabi ajarkan kita, yang perlu kita harapkan hanyalah Allah. Rahmat Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah. Itu yang perlu kita harapkan dalam hidup ini.
dan datangnya kepada kita dengan kesenangan, kenikmatan, ia adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Insya-Allah, tabarakallah. Tak ada, bukan kerana sebab orang tu tolong saya, sebab orang tu suka saya, sebab orang tu gini, orang tak. Setiap sesuatu yang datang kepada kita, ia adalah dari Allah. Sebab itu tidak ada satu pun yang berhak untuk kita sombongkan, untuk kita banggakan, sehingga kita rasa bahawa kita boleh hidup atas kaki kita sendiri, kita boleh buat apa sahaja yang kita inginkan, sehingga kita rasa bahawa kita tak perlukan Allah, kita boleh buat apa sahaja ikut sesuka hati kita, nafsu kita. Kerana kita lupa diri kita, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, daripada sekecil-kecilnya urat saraf yang ada dalam diri kita, ia adalah milik Allah. Hamba yang lupa, dia perlu kembali kepada Allah. Hamba yang lupa, dia perlu ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mentakdirkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Cuma mungkin kita sahaja sebagai hamba yang lupa ataupun buat-buat lupa dengan apa yang kita lakukan. Namun kita perlu ingat, kita tak mungkin lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Takkan mungkin kita dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mana pun kita pergi, walaupun kita kata kita sudah mati, Allah Subhanahu wa taala tetap tahu setiap apa yang kita lakukan, dan akan sampai tiba masanya, pada satu masa yang mungkin kita tak pernah sangka, setiap perbuatan kita dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sentiasa. Jangan lupa, kerana orang yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia, Allah akan abaikan dia. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Jika ada. Ya wa iya Kak Zah, di situ ada. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, peringatan untuk diri saya juga. Wa iya Ki. Ya, terima kasih Kak Aisyah. Ya, mudah-mudahan ingatan untuk kita semua, untuk diri saya juga sebagai yang menyampaikan. Okey, Muslimah, jika tidak ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada petang ini, yang setia daripada awal pengajian hinggalah ke penghujung pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua yang meluangkan masa, ya, untuk mengikuti pengajian ini. Tidak kiralah yang ikuti secara live ataupun nanti kemudian akan ikuti secara rakamannya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan dapat diamalkan dan menjadi peringatan untuk diri saya dan kita semua, agar sentiasa menjadi seorang muslimah yang kuat jiwanya, ya, untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ingat bahawa kita ini adalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa. Okey Muslimah, hingga di sini sahaja. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu hadapan di ruangan yang sama, di masa yang sama. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.